Tuan dan puan-puan, dalam kehidupan ini sudah tentulah tak lain tak bukan kita semua nak mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi untuk mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah kita ini harus memiliki ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah ni macam-macam boleh disebutkan, macam-macam boleh dinukilkan. Tetapi suka untuk saya sebut daripada tafsiran surah Al-Anfal, kalau tak salah saya. Allah sebut innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman itu alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu akan bergetar. Tuan-tuan yang puan-puan yang ada pada malam ni, insya-Allah bila dengar azan tu rasa hati tu bergetar tak? Kan? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan datang ke masjid. Yang tak datang ke masjid tu sampai sudah, sebab bila dia dengar nama Allah, hati dia tak bergetar sedikit pun. Tapi andai kata saya bagi satu contoh menyedihkan. Katalah dia tengah drive kereta, tengah-tengah drive, tiba-tiba tuan-tuan depan tu ada roadblock lah kan. Ada bapa saudara dia tunggu depan tu. Tak apalah, bila mana dia nak lalu roadblock tu, apa yang dia akan buat? Dia punya takut ni, dia punya bergetar hati dia ni, sampaikan seat belt yang dia dah pakai pun dia tarik lagi pakai. Nak menggambarkan betapa takutnya kepada polis tadi ni, takut kena saman, takut pada JPJ tadi ni. Tapi selepas daripada roadblock tu, dia dengar muazzin melaungkan azan, dia dengar Bilal melaungkan azan, sikit pun dalam hati dia tak ada terdetik nak singgah ke masjid. Maknanya apa dekat sini? Maknanya dia tengok manusia, polis yang Allah cipta, JPJ yang Allah Ta'ala cipta tu, dia lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Jadi di manakah tahap keimanan dia? Kalau bila dia dengar azan tak ada rasa sikit pun bersalah, sedangkan dia bukan orang yang musafir, dia bermukim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan ada pada malam ni, tak kisahlah azan ke tak azan ke, mic rosak ke, speaker rosak ke, tetap kita akan datang. Sebab apa? Sebab kita ada rasa bergetar hati kita tu bila dengar nama Allah Ta'ala. Kemudian muslimin dan muslimat, ayat tu tak habis di situ. Allah sebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, apa yang akan berlaku? Zadathum imana, keimanan mereka itu menambah, keimanan mereka itu meninggi. Bukan sebab imam tu baca sedap ataupun qari tu baca sedap. Ni ustaz saya dengar meremang bulu roma, ustaz saya dengar. Sebab apa meremang? Sebab suara dia sedap. Cuba ayat yang sama dibaca oleh suara yang tak sedap macam suara saya ke, tak meremang langsung bulu roma. Kan? Rasa macam bila nak habis je. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah bila dibacakan ayat Al-Quran, disebutkan mana maknanya, kemudian bertambahlah keimanan kita. Kita baca Quran pagi tadi, tengah hari tadi, semalam, minggu lepas, bulan lepas, masa kita baca tu bertambah tak keimanan kita? Macam mana nak bertambah keimanan kalau kita cuma baca tanpa kita memahami sedikit pun daripada makna Al-Quran? Waktu penting kalau tanya macam mana nak tingkatkan keimanan, antaranya adalah kita duduk dengar makna-makna daripada ayat Al-Quran. Kemudian saya skip sikit, Allah Ta'ala sebut ayat lepas tu, alladzina yuqimunas salah, orang yang mereka itu mendirikan solat.
Nampak tak tuan-tuan? Dalam kehidupan ni tak nafikan kita yang kita tahu, yang kita selalu dengar, solat dulu. Quran tak pandai baca pun tak apa, solat dulu. Quran tak tahu tafsiran pun tak apa, solat dulu. Betul, daripada satu sudut betul. Tapi kalau kita tadabbur ayat ni, kita lihat susunan ayatnya, Allah Ta'ala dahulukan baca Quran, barulah Allah Ta'ala sebut pasal solat. Hari ni kita terbalik, muslimin dan muslimat, kita solat sahaja, Quran kita tak faham. Kita solat saja, bila kita dengar nama Allah Ta'ala, tak menggetarkan hati kita, tak membuatkan kita rasa takut pada Allah Ta'ala. Jadi untuk malam ni, kalau ikutkan kita ni, tuan-tuan surah Yusuf. Tapi baru ni dekat Masjid Abu Bakar tu, hari Jumaat baru ni dia panggil saya pun surah Yusuf juga, sebab memang Ustaz Ishak tu minta surah Yusuf tu. Ayat pula sama. Lepas tu saya kat Masjid Abu Bakar tu, saya tengok ada juga orang bunga raya kat Masjid Abu Bakar. Saya kata tak boleh lah, kata kena bawa pasal Nabi lain lah. Kita berhenti dulu sekejap lah tentang Nabi Yusuf AS. Nabi yang saya nak sebut pada malam ini, dia adalah seorang yang berketurunan Nabi. Dia adalah seorang bapa kepada seorang Nabi, iaitulah dia berketurunan Nabi Ibrahim AS, dan anaknya adalah Nabi Sulaiman AS. Nama yang diberi pada dia adalah Nabi Dawud AS. Yang saya nak sebutkan tentang Nabi Dawud adalah pada surah Sad ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Isbir, sabarlah kamu." Sabar ni tuan-tuan dan puan, dia terbahagi kepada 3 jenis. Biasa yang kita dengar, yang mana kita ditimpa musibah, betul tak betul? Yang tu, bila ada kematian, orang cakap dekat kita sabar. Bila kita sakit, orang cakap kita sabar. Bila kita hilang apa-apa, orang cakap kat kita sabar. Sebenarnya sabar itu terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri sebut, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah bantuan, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Sekali lagi Allah Ta'ala dahulukan sabar, barulah Allah Ta'ala sebut solat. Sebab Allah Ta'ala nak beri syarat pada kita, nak solat perlu kepada kesabaran. Keduanya tuan-tuan, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Contohnya maksiat apa kan? Contohlah dia ni kan, seperti yang tulah baru ni, dia ni ada kecenderungan kepada orang yang sejenis dengan dia kan. Berlaku di Tanjung Suci baru ni. Jadi bila dia tahan keinginan dia tu, itu pun nama dia sabar dalam meninggalkan maksiat. Para ulama kata hukuman untuk mereka yang gay ni tuan-tuan, sudah rakan sebut dalam YouTube ni, kena ban pula kan. Orang yang mereka ni minat hubungan yang sejenis ni tuan-tuan, ulama kata di antara hukuman dia, antaranya adalah dibakar hidup-hidup. Keduanya ulama kata kita bawa dia naik tempat paling tinggi. Kalau dulu naik bukit lah, sekarang ni bawa naik paling tinggi apa? TRX. Awak naik TRX tu, lempar daripada atas, turun kepala dulu. Begitu dahsyatnya hukuman yang dikenakan pada mereka yang suka kepada sesama jenis. Jadi tuan-tuan, itu pun termasuk dalam kesabaran juga, meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga yang paling terkenal sekali, sabar ketika mana kita ditimpa musibah. Persoalannya timbul, daripada 3 ni, mana yang lagi tinggi darjat kesabarannya? Mana yang lagi susah darjat kesabarannya? Mesti semua di antara kita ingat sabar dalam menghadapi musibah. Tapi sebenarnya ada ulama sebutkan yang paling susah sekali adalah melakukan ketaatan pada Allah dan meninggalkan maksiat. Sebab apa? Sebab bila kita ditimpa musibah, kita ada pilihan tak supaya musibah tu diangkat semula? Tak ada. Tapi apabila kita sabar dalam menunaikan ibadah, kita ada pilihan tak? Tuan-tuan
perempuan malam ni ada pilihan tak nak datang ke masjid atau tak nak datang? Ada pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas daripada ni nak buat dosa, nak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ada pilihan tak? Ada pilihan Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau ditimpa musibah, sakit, hilang kerja, kematian, itu semua kita tak boleh nak angkat, kita tak boleh nak hindari. Jadi sabar yang paling tinggi adalah ketika mana sabar kita tu kita ada pilihan, sama ada nak taat ataupun nak maksiat pada Allah. Dalam konteks ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi ni isbir ala ma yaqulun, suruh Nabi supaya sabar terhadap apa yang mereka katakan. Apakah di antara kata-kata musyrikin Quraisy kepada Nabi? Di antaranya digelar Nabi ni sebagai seorang penipu. Kita ni pun tuan-tuan, kalau kita baru balik haji lah, orang panggil kita penipu, kita marah tak marah? Marah. Dia kata saya ni lebay atas kepala, takkan menipu, dia kata. Tak ingat Piramli kata apa? Kan Piramli siapa tak kata kan? Tompel kata kan? Takkan Tok Lebay nak menipu. Tengok ni saya lebay, siap warna putih lagi atas kepala. Takkanlah saya menipu. Padahal dalam hidup kita, pernah tak kita menipu? Pernah saja. Dia ustaz ke, ada ulama ke, dia tok guru ke, dia siapa ke, dia pernah menipu dalam kehidupan dia. Nabi je tak pernah menipu. Kita cuba bayangkan, kita ni duduk di tempat Nabi, kita pergi kedai makan, orang panggil kita penipu. Kita pergi kedai runcit, orang panggil kita penipu. Kita pergi ke Padang, orang panggil kita penipu. Itulah tekanan yang kena pada Nabi. Tetapi kita ni sekurang-kurangnya dulu kita pernah menipu. Nabi tak pernah ada rekod menipu. Jadi Allah Ta'ala kata pada Nabi suruh sabar. Dan Allah Ta'ala tahu yang Nabi ni sedih dengan kata mereka. Selalu kita baca pada malam Jumaat kan. Tuan-tuan mesti boleh sambung je lah. Fala yahzunka qaw. Bunyi apa? Bunyi dalam dada je. Tak keluar kan. Fala yahzunka qawluhum. Jangan sedih terhadap apa yang mereka katakan pada kamu. Jadi muslimin dan muslimat, kalau kita hari ni dikecam ke, kita hari ni dihina ke, kita hari ni diejek ke, tak pelik lah, sebab manusia paling baik pun diejek, dihina, dituduh sebagai penipu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nak suruh Nabi sabar, Allah Taala bawa cerita tentang orang-orang yang sabar. Siapa di antaranya? Wadhkur abdana, ingatlah kepada hamba kami. Tuan-tuan, kita ni nak gelar diri kita ni sebagai hamba senang je. Saya hamba Allah, dia hamba Allah, fulan hamba Allah, fulanah hamba Allah. Senang je kita nak dapat gelaran tu, kita nak gelar gelaran tu. Yang susahnya apa? Yang susahnya Allah Ta'ala sendiri nak panggil kita tu sebagai hamba. Ini yang susah. Sebab apa Nabi Daud ni disebut sebagai hamba? Sebab Nabi Daud ni ibadah dia tu dari segi solat dan puasanya tu adalah yang paling tinggi sekali darjat. Dalam hadis sebut bila suruh puasa macam Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kita puasa juga tuan-tuan. Tengah hari tu ada akikah, buka puasa. Petang tu ada tahlil, buka puasa. Puasa juga, tapi kita kalah dengan mi goreng, kita kalah dengan nasi biryani. Tuan-tuan dan perempuan, lain daripada tu Nabi sebut lagi, yang ni mungkin kita jarang dengar. Nak solat pun tirulah macam mana solat Nabi Daud AS. Nabi Daud tidur separuh malam, kemudian baginda bangun, kemudian baginda tidur semula. Yang ni yang terbaik. Biasa yang kita amalkan, kita buat apa? Kita bangun, contohlah kan, 5.45 pukul 5 kita bangun. 5 suku kita solat setengah jam, lepas tu kita tak tidur dah. Yang terbaiknya adalah sebagai contohnya 5.45 masuk waktu. Katalah 3.45 kita bangun. Solat lebih kurang setengah jam, 4 suku kita tidur semula sampai subuh nak dapat kekuatan. Yang tu yang paling baik. Kita selang antara solat malam, kita tidur dulu, solat malam, kemudian kita tidur semula. Jadi tuan-tuan dan perempuan, solat malam pun kena tiru solat Nabi Daud AS. Maknanya Nabi Daud ni dia dah capai tahap kehambaan yang tinggi.
di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut wadhkur abdana Daud. Kalau dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu kan, kita eja Daud ni macam mana? Kita eja D-A-U-D. Ada sini siapa nama Daud kan? D-A-U-D. Bila kita sebut, bunyi dia jadi Daud. Padahal dalam Al-Quran, kalau betul nak letak nama macam Nabi Daud, dia ejaan dia lain sikit. Dalam Quran, dal baris atas, alif, waw baris depan, waw kecil, waw mat, kemudian dal. Maksudnya kalau kita eja D-A-W-U-D, nama sebenar, ejaan sebenar Nabi Daud, D-A-W-U-D. Tapi sekarang orang tak letak nama Daud kan, tak glamour dia kata. Dia letak nama David, tuan-tuan, David. David ni ada juga memang Nabi Daud kalau dalam Bible lah kan, memang disebut sebagai David. Tak payahlah ikut yang tu kan, yang tu bahasa Hebrew. Ikut bahasa Islam kita lah, bahasa Arab kita lah, Daud. Tu nama dia yang sebenar. Daud, kalau kita eja Daud, salah sikit lah, Daud. Kemudian muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala sebut Daud dzal aid. Nabi Daud ni dia mempunyai kekuatan. Kekuatan daripada segi apa? Daripada segi jasmani dan juga rohani. Daripada segi jasmaninya tuan-tuan, Nabi Daud kita semua tahu mukjizat dia, tangan dia boleh melembutkan besi. Dia orang pertama yang cipta baju besi. Tapi dalam kekuatan dia tu, jasmani dia pun, rohani dia pun kuat juga. Solat dia separuh malam, puasa dia sehari puasa, sehari berapa ramai hari ni orang yang main gym kan, berat dia boleh angkat berpuluh-puluh kilo kan, siap pakai tu bekung, apa bekung dia panggil, siap pakai bekung lagi, cuma bukan yang sajak punya je kan, dia pakai bekung yang gym tu, tak nak bagi buasir, punya nak buat angkat berat. Esok subuh letih angkat besi, letih pergi gym, nak angkat selimut daripada tubuh badan pun tak kerti. Siapa yang dia dah sedar dah waktu subuh tu, dia tak bangun lagi, apa akan berlaku pada dia? Syaitan akan kencing dalam telinga dia. Tuan-tuan lah, kalau kita jumpa perompak lah katalah, na'udzubillah lah, na'udzubillah min zalik, jumpa orang yang nak mengapa-apakan kita. Dia kata, kau nak bagi duit ke, kau nak aku kencing kat telinga kau? Tuan-tuan pilih yang mana? Bagi duit ke biar dia kencing dalam telinga? Mesti kita akan bagi duit. Maruah kita tu kencing dalam telinga kita, kawasan kepala. Macam mana hari ni kita tak payah keluar duit pun, kita biar sahaja, na'udzubillah min zalik, daripada syaitan kencing dalam telinga. Bila kita sedar, kemudian kita tak bangun untuk solat subuh. Jadi Nabi Daud dua-dua kekuatan ada, rohani ada, jasmani ada. Dalam hadis sebut, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Orang yang dia sadar, orang yang dia fit badan dia. Dia tengok baru ni ada umur 60 lebih, join tu triathlon tu kan, berenang berapa puluh kilometer, kayuh basikal 100 kilometer kan. Lepas tu ni pula sampailah destinasi, harap sampailah masjid. Takut beratus kilometer masjid tak sampai, tak jadi juga. Kemudian Allah Ta'ala sebut innahu awwab, sesungguhnya siapa? Nabi Daud itu dia seorang yang kembali kepada Allah. Bila leka sikit je, dia kembali pada Allah Ta'ala. Dia tak leka sepanjang masa, antu masuk dia. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, ni antara mukjizat Nabi Daud lagi, inna sakharnal jibal, sesungguhnya kami menundukkan. Kalau perasan perkataan sakhara, tuan-tuan perasan duduk dalam doa apa? Sakhara. Doa apa? Naik katil. Katil pun baca doa lah, dahsyat tu. Kita baca doa tu ketika naikkan kenderaan. Subhanallazi sakhara lana. Alhamdulillah, saya baik hafal sebab cucu tuan-tuan semua hafal.
Ada sekali itu dia nak kena kita, Aki cuba baca Aki, jam kita. Subhanallazi sakhkhara lana, maha suci Allah yang menundukkan untuk kami hadza, apa dia, kenderaan ini. Kita selama ni bawa kereta, ada lesen puluhan tahun, jangan kita rasa bangga. Saya seumur hidup tak pernah lagi langgar orang. Oh, bangga. Saya seumur hidup tak pernah lagi aksiden. Bangga tuan-tuan. Padahal yang menundukkan kenderaan tu dalam kawalan dia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak berita kita buka hari ni, dia tulis apa situ? Pemandu kemalangan maut, hilang kawalan ataupun sebagainya. Hilang kawalan tu datang daripada mana? Dia pegang steering. Sebab Allah Taala tak tundukkan kenderaan tu untuk dia kawal. Daripada segi baca doa naik kenderaan pun dah mengisahkan kita, menyedarkan kita ni tak ada apa pun sebenarnya. Jadi sini sakharna, kami tundukkan al-jibal, gunung ganang itu, bukit bukau itu, ma'ahu, bersama dengan siapa? Nabi Daud, yusabbihna, bertasbih dengan Nabi Daud. Gunung ganang, bukit bukau ikut Nabi Daud bertasbih. Gunung ganang ada dosa tak tuan-tuan? Bukit bukau ada dosa tak tuan-tuan? Kenapa dia bertasbih pada Allah Ta'ala? Kita yang tak ada dosa, kita yang ada pahala, pula kita tak bertasbih pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebut tentang tasbih ni, ada beberapa jenis tasbih yang kita boleh amalkan selepas daripada solat. Jangan risau, ni bukan tasbih yang baru, dia masih lagi yang sama, cuma kaifiat dia berbeza sikit. Tuan dengar betul-betul. Yang pertama, yang biasa kita amal tu, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali. Cukup berapa? Cukup 100. Kedua ni pun kita biasa dengar juga. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Biasa juga kita dengar. Ada ni tuan-tuan yang saya nak sebut pada tuan-tuan, yang ketiga ni mungkin ada yang kali pertama, mungkin dah lupa, mungkin yang pernah dengar, iaitulah kita bertasbih selepas solat ni tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Straight teguh tiga tu 33 kali. Bukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, bukan. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar sekali. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar sekali. Total semua juga jadi 99. Ada lagi tuan-tuan, macam mana? Kita tasbih subhanallah 25. Oh, diskaun dah Ustaz. Saya suka yang diskaun ni. Dengar sampai habis dulu. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25 kali. Total semua berapa kali? Bunyi 100 kali lah tuan-tuan. Berapa dah tu Oh, lupa dah saya. Berapa jenis lah? 4 jenis lah. 4 jenis lah. 2 biasa dengar, 2 kali pertama dengar mungkin, jarang dengar. Kemudian yang kelima ini kita bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan bilangan subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Tapi tuan-tuan kalau lepas dengar yang ni, janganlah tak baca dah 33 tu. Kita sebut ni kot-kot lah, ada masa ni kita tak tempat, kita duk blok orang lain, ataupun kita pun lapar, tak pun kita nak ambil cucu sekolah ke kan, kita diskaun sikit jadi 11 kali. Lagi cara tasbih pada Allah Ta'ala, ada lagi satu, diskaun lagi tuan-tuan. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar pun 10 kali. Ni bila nak buat? Ni sesuai untuk orang yang kerja lah, tak pencen lagi. Yang pencen-pencen ni kalau nak balik rumah buat apa je? Kan boleh buat apa dah pun. Kan? Jadi amal yang 100 tu. Jangan ada amal yang 10 tak pun 11. Hak ni yang nak cepat, yang kalut kan.
yang ada buat yang sikit ni. Berapa tu semua? 6 kan. Ada lagi satu tapi saya lupa lah macam mana kan. Itu cara kita tasbih ni, bukan tasbih yang amalan zikir pagi petang, bukan. Ni yang memang lepas solat punya. Lepas solat punya kita boleh buat. Agak-agak kita Zuhur mengantuk sikit, baca sikit. Maghrib segar sikit, baca 3-3. Isyak malas sikit, baca 11. Terpulang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nak cakap berkenaan dengan tasbih ni, antara tempat lain yang kita boleh tasbih lagi adalah ketika mana kita sedang menurun. Bukan turun berat badan. Kita tengah menurun tangga contohnya. Time naik tu macam ni kan. Tu kira tangga juga tu. Tinggi sikit kan. Masa tengah naik, Allahu Akbar. Bukan masa tersadung baru Allahu Akbar. Ni masa dah tersadung baru ingat Tuhan. Masa naik tu Allahu Akbar. Habis isyak je lagi, habis solat sunat je lagi, kita turun tu kita ucap pada Subhanallah. Ni sambil turun. Lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila lagi waktu yang digalakkan kita ucap tasbih, dan ini ramai yang jadi salah faham, ketika mana kita dapat berita-berita yang mengejutkan. Itu mana kita lihat satu benda yang dahsyat. Contohnya kita lihat kemalangan. Sunat kita ucap Subhanallah. Sekarang orang terbalik, dia ucap apa? Masya Allah. Teruknya perangai kan. Kalau teruk perangai itu Subhanallah. Buktinya apa? Dalam Quran Allah Ta'ala kata dekat Nabi Musa. Nabi Musa minta tengok Allah. Allah Ta'ala pun kata, qala la tarani walakin inzur ilal jabal. Kau takkan mampu tengok aku, tapi tengoklah kepada gunung. Fa in istaqarra makanah. Kalau gunung ke ataupun bukit tu duduk situ je, fasawfa tarani, kau boleh nampak aku. Falamma tajalla rabbuh lil jabal, ketika mana Allah Ta'ala menzahirkan kuasanya ke atas gunung, sudah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong sambung je. Saya lupa walakin yurul ila jabal fa in istaqarra makanu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Bila dizahirkan kuasa Allah Ta'ala pada gunung, pada bukit tadi ni, gunung tadi pun hancur tuan-tuan. Siapa sini pernah tengok gunung hancur? Dia kata, saya tengok dalam Netflix Ustaz, tak kira. Tengok depan-depan. Apa yang jadi pada Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa alaihi salam pun pengsan. Bila Nabi Musa bangkit, falamma afaq, ketika mana dia bangkit, qala subhanaka tubtu ilaik. Maha suci engkau. Nampak tak? Nampak benda yang dahsyat. Kita ucap apa dia? Subhanallah. Tolong betulkan yang salah. Tolong biasakan yang betul. Habis itu Masya Allah ni, bila ucap Masya Allah ni, ucap Masya Allah ni ketika mana tuan-tuan dan perempuan dapat nikmat daripada Allah. Masa tu ucap Masya Allah, kita terbalik. Bila nampak tempat cantik, pemandangan elok, kita kata Subhanallah. Bila benda buruk, kita kata Masya Allah. Terbalik. Masa benda yang baik-baik, benda nikmat, kita ucap Masya Allah. Dalam surah Kahfi ada tuan-tuan. Iddakhalta jannatak, ketika mana engkau masuk ke dalam kebunmu, qulta, engkau katakanlah Masya Allah, Masya Allah, la quwwata, bukan la hawla, la quwwata illa billah. Siapa ada kebun, masuk kebun, baca doa. Ustaz, kebun tepi rumah tu yang ada 2-3 pasu, bolehlah juga. Jadilah kan, tak ada kebun getah, tak ada kebun sawit, kebun tu pun jadilah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada ulama tafsirkan, bukan mesti kebun. Kita dapat apa-apa kan, dapat nikmat apa-apa, kita buka pintu rumah kita, ada kereta 2-3 biji, semua kita punya. Kita kata apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Siapa ucap macam ni, dia akan terhindar daripada penyakit hasad dengki, penyakit ain.
Nabi sebut, kalaulah ada sesuatu yang boleh memintas takdir. Oh, bayangkan, mana ada yang mintas takdir? Nescaya ain tu akan memintasi takdir. Jadi itu berkenaan dengan bentuk-bentuk tasbih. Bila nak tasbih. Dan ada satu lagi ketika mana kita dengar ada yang kata Allah ada anak. Contoh, kita buka dalam Facebook, kita tengok dia cakap dalam video tu, dia kata Jesus is a son of God. Contoh. Bila kita dengar macam tu, kita ni sebagai umat Islam apa kita kata? Kita kata juga kalimah subhanallah. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Buktinya apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga, qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu mengambil anak. Setiap kali kita baca ayat macam ni, mesti Allah sebut subhanah, maha suci dia. Subhanah, maha suci Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, bila lagi masa ni kita nak bertasbih pada Allah Ta'ala? Mari kita tengok dalam ayat 18, masih lagi surah Sad. Allah sebut yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Mereka itu bertasbih pada waktu malam, pada waktu petang dan juga waktu isyraq. Waktu bila tuan-tuan? Waktu syuruk. Ada yang tafsirkan juga maksudnya dekat sini adalah solat sunat duha. Kalau kita ada pilihan di antara solat sunat isyraq dengan solat sunat duha, kita pilih yang mana? Kita pilih solat sunat duha. Maksudnya bila kita hari tu ada mesyuarat ke, ada kenduri ke, ada hal ke, kita semayang solat sunat duha. Paling awal bila boleh semayang solat sunat duha? 15 minit lepas daripada waktu syuruk. Sekarang syuruk 6.55, maksudnya 7-10 minit dah boleh semayang duha. Dan semayang duha yang macam tu, dia disebut sebagai subuh duha. Duha yang paling awal sekali, waktu subuh. Jadi ingat, pada waktu pagi dan waktu petang. Kenapa pagi petang? Kenapa bukan tengah hari? Waktu tu saya lunch hour. Kenapa bukan waktu malam lepas isyak? Waktu tu saya dah tak ada kerja lain, tak ada hal lain. Sebab waktu petang dan juga waktu pagi itulah ketika itu pertukaran malaikat yang mencatat amalan. Bila dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan bagi report, hamba engkau ni tadi tengah bertasbih masa aku tinggalkan dia. Pagi. Petang pun hamba-Mu ini sedang bertasbih kepadamu. Seronok tak tuan-tuan kalau kita dapat laporan tu sampai pada Allah Ta'ala dan laporan tu sebut kita tengah bertasbih pada Allah. Seronok sangat, tak payah ambil skop kecil je lah kita tengok. Contoh bos kita kan. Bos kita hantar orang suruh tengok kita tengah mula ke tengah buat kerja. Kalau kita masa dia jumpa kita tu kita tengah buat kerja, seronok kita dia beritahu bos kita tengah buat kerja. Kalau dia jumpa kita tu masa kita tengah duk mula, tak seronok kita bila mana kita dapat ke bos kita yang kita ni tengah mula. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bangga, rasa seronok apabila kita diberi laporan ketika mana kita bertasbih. Dan kalau kita malas sangatlah, kita ambil lah zikir yang paling afdal sekali. Bukan zikir, ialah zikir paling afdal, tasbih paling afdal. Apa dia yang paling afdal tu? Subhanallah wa bihamdih. Kita tak ada masa untuk tasbih yang lain. Kita fokus pada subhanallah wa bihamdih. Yang mana kalimah ini akan memberatkan kita punya mizan. Imam selalu baca faman saqulat mawazinu, siapa yang berat dia punya timbangan amal dia, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia duduk dalam kehidupan yang diridai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, siapa yang dia ringan dia punya timbangan amalan dia, maka mak dia itu adalah neraka hawiyah. Kenapa sebut mak?
Sebab mak ni bila dia pegang anak, dia lepas tak anak dia? Dia tak lepas. Begitulah neraka Hawiyah. Bila ada ahli neraka masuk dalam neraka Hawiyah, dia pegang, dia genggam ahli neraka Hawiyah tu macam seorang ibu pegang ataupun genggam dia punya anak. Dan juga kepada kaum wanita. Kaum wanita yang mana mereka komplain, letih buat kerja rumah, sampai minta cerai tuan-tuan. Letih buat kerja rumah punya pasal. Suami pun sebenarnya kena ada bahagian lah dalam kerja rumah. Jangan buang sampah je. Ni ada sampah nak buang. Itu dia buang sampah tu, dia rasa macam dia dah buat kerja satu rumah dah, buang sampah tu. Tolong isteri Aisyah radhiyallahu anha bila gambarkan pasal Nabi, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni buat kerja rumah sekali, bila azan Nabi pergi masjid. Itu Nabi, itu bukan Nabi. Bukan. Itu orang biasa sahaja. Jadi untuk wanita yang dia letih, ada yang berhujah, tahu tak kita ni isteri ni sebenarnya kerja dia layan suami, lahirkan anak. Pernah dengar macam tu? Tu je kerja bini, dia kata. Kerja isteri, lahirkan anak, layan suami. Hak yang lain semua suami kena buat. Suami basuh pinggan, suami lipat baju, suami pergi kerja, suami start kereta, suami baiki kereta, semua suami. Ada suami macam ni situ? Tak ada lagi lah kan? Tak ada. Dia kata yang tu. Kita kata balik kat dia, Fatimah radhiyallahu anha, siapa dia? Anak kepada Nabi. Dia datang mengadu dekat Nabi. Dia kata, wahai Nabi, tangan aku ni, tapak tangan aku ni dah pecah dah, uli tepung tuan-tuan. Rumah kita tangan tak pecah lagi. Nah, tapak kaki pecah lah. Tu sebab dia badan besar, bukan sebab dia buat kerja banyak. Jadi muslimin dan muslimat, apabila Aisyah radhiyallahu anha pecah tangannya kerana buat kerja rumah Nabi, dan dia mengadu letih pada Nabi, minta hamba, Nabi pun ajarkan kepada dia zikir ataupun dia sebut tasbih Fatimah. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, seperti yang kita biasa dengar. Dan bukan Fatimah saja yang amalkan, hatta suami dia Ali radhiyallahu an pun amalkan. Para sahabat ataupun Ali sebut dia amal tak pernah tinggal. Sampaikan bila ditanya pada dia, hatta ketika perang Siffin, nak perang ni tuan-tuan, waktu perang Siffin pun tak tinggal. Ya, waktu perang Siffin pun tak tinggal. Kita tak payah tunggu perang tuan-tuan, kita tunggu esok ada akad nikah, habis semua tasbih, habis semua amalan pada hari tersebut. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala sebut lagi bukan sahaja gunung ganang yang bertasbih, wat-tayr, burung juga bertasbih. Wat-tayra mahsyurah, burung tu dia berkumpul, kullun lahu awwab, mereka semua kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang makhluk-makhluk lain ni mereka sebenarnya bertasbih pada Allah. Allah sebut sendiri dalam Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab' wal ardu wa man fihin, bertasbih kepadanya yang ada di 7 petala langit dan ada di 7 petala bumi, dan siapa yang di atasnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi tasbih itu kamu tak boleh faham. Siapa pernah dengar kucing bertasbih? Tak ada Ada seorang tu saya dengar dia cakap gini, saya lupa dah dia siapa. Dia kata kucing kan, kucing duk bunyi kat kita tu, miau miau apa kan. Jadi tuan-tuan saya buat miau miau tu kan duk bunyi tu. Dia kata maksudnya tu ya Rahim, ya Rahim. Tentangan dengan Quran. Allah Ta'ala kata kita takkan boleh faham dia punya tasbih. Lagi satu tuan-tuan, bila bercakap berkenaan dengan haiwan ni, kalau siapalah sini kan, rumah kampung ke, siapalah sini kawasan rumah dia ada yang bela ayam ke, pagi-pagi dia dengar bunyi ayam lah tuan-tuan. Ingat, jangan Nabi larang untuk kita cela bila ayam bunyi. Ada larangan khusus untuk ayam. Jangan cela. Ayam bila dia berkokok, jangan cela.
Jangan kata hari Sabtu pun nak berkokok, kokok hari Senin lah. Kita cela dia, contoh dah tuan-tuan. Jangan cela ayam berkokok, sebab Nabi kata ketika mana ayam berkokok, ketika itu dia nampak malaikat. Dan ketika itu sunat untuk kita berdoa. Dengar ayam berkokok, betul kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Tapi bila mana kita dengar bunyi keldai, tuan-tuan tak jumpalah keldai dekat sini. Perangai macam keldai tu banyaklah kan. Bila dengar bunyi keldai, macam mana bunyi keldai, cuba buat sikit. Tak pernah, saya tak pernah dengar, tak boleh buat lah kan. Bila kita dengar bunyi keldai, apa kita buat? Kita kena ucap ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Sebab keldai ketika tu dia nampak siapa? Dia nampak syaitan. Jadi kalau keldai tu susahlah nak amalkan. Yang ayam ni senang. Sabtu Ahad balik kampung, dengar bunyi ayam, jangan cela. Sekali-sekala dengar bunyi ayam, doa, minta pada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri ayat kita ni dengan ayat 20. Allah sebut lepas tu, wasyadadna mulkah, kami kuatkan, kami kukuhkan kerajaannya. Nabi Daud ni asalnya dia bukan raja, dia tak macam anak dia raja. Dia asalnya orang biasa, kemudian dia bunuh, nama dia Jalut tu, lain pula lah kisahnya. Wa qatala Daudu Jalut, dia bunuh Jalut. Bila bunuh Jalut, kemudian automatik jadi raja. Allah Ta'ala kukuhkan kerajaannya. Wa atainahul hikmah, Allah Ta'ala berikan kepada dia hikmah. Apa dia hikmah di sini? Hikmah maksudnya kenabian. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala berikan pada dia wa faslal khitab, Allah Ta'ala beri pada dia fasih berkata-kata, sedap berkata-kata. Biasa tak kita dengar khutbah ke, kita dengar apa-apa ucapan, dia sebut amma ba'du, biasa dengar amma ba'd faya ibadallah, kan? Amma ba'd, itulah perkataan ataupun itulah ucapan daripada Nabi Daud alaihi salam. Muslimin dan muslimat, itulah beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah singkat, kisah ringkas Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala beri kepadanya semuanya, tapi tak menjadikan dia lalai kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kita ini bersama dengan orang-orang yang salih. Selalu kita dengar doa, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, kita minta duduk dengan nabi. Was-siddiqin, kan? Bagus sama-sama, saya pun lupa. Wasyuhada, orang yang syahid, contohnya macam Yahya Sinwar, kan? Wasyuhada'i was-salihin, dan bersama-sama dengan orang soleh. Semoga Allah Ta'ala himpunkan kita bersama dengan mereka. Kita bukanlah siapa nak dibandingkan dengan darjat mereka. Dan saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.